أصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama menunaikan salat fardu subuh berjemaah, yang walaupun salat subuh ini hanyalah 2 rakaat saja, tetapi nak mendirikan salat fardu subuh itu berat. Disebut oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri di dalam kitab karangannya Yaqutun Nafis fi mazhabi al-Imam Ibnu Idris, yang mana kata beliau salat subuh merupakan peluang daripada Allah. Dia merupakan kelonggaran daripada Allah. Tuan-tuan, kelonggaran daripada apa? Kelonggaran kerana manusia itu letih, kerana manusia itu penat. Tuan-tuan, memang kita letih ya. Semalam saja pun kita baca Yasin 3 kali. Lepas itu kita salat Isya. Lepas itu baca pula Al-Mulk. Yang lead tu, yang apa tu, yang mengetuai tu, teruk sikit ni. Nak tercampur rengkung mazhab kan. Tapi nak cerita macam tu, kita dah beraktiviti semalam ni seharian. Lepas-lepas daripada solat Isya, kenuri nasi kandak pula. Bukan di sini ni, tempat lain. Lepas itu kita bangkit pula untuk salat fardu subuh. Maka ni yang dikatakan kita letih. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah melonggarkan kepada manusia supaya mendirikan sembahyang fardu subuh bukan 3 rakaat, bukan 4 rakaat, tetapi hanya 2 rakaat saja. Tuan-tuan, tapi 2 rakaat itu pun berat untuk kita laksanakan bagi orang-orang yang lemah imannya dan juga orang yang senantiasa di dalam kemaksiatan pada Allah. Walaupun 2 rakaat ini sukar untuk dia dirikan. Tuan-tuan, kita boleh berlari sampai 5 kilometer. Kita boleh berkayuh basikal gerek ni, kita boleh kayuh dia sampai 5 kilometer, 10 kilometer. Ada orang yang dia kayuh gerek, kayuh basikal daripada satu negeri ke suatu negeri. Tuan-tuan, kuat dia. Dia boleh angkat besi sampai 30 kg. Dia boleh angkat besi 50 kg. Boleh angkat, tuan-tuan. Tapi nak dirikan solat fardu subuh yang 2 rakaat ni kadang-kadang lebih berat daripada tu. Tuan-tuan, kerana tu soal beramal ianya bukan soal berkenaan dengan sihat tubuh badan. Walaupun sihat tubuh badan itu diperlukan. Tuan-tuan, orang yang diberikan sihat tubuh badan merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam nak beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ianya adalah soal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita tengok sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok seumpama dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Walaupun Imam Syafi'i dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit. Tuan-tuan, Imam Syafi'i dia diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia penyakit apa? Dia ada penyakit bawasir, ataupun dalam bahasa kita buasir. Tuan-tuan, ni penyakit Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tetapi di dalam manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menceritakan kepada kita bahawasanya Imam Syafi'i tidak pernah berhenti dalam beramal kepada Allah. Imam Syafi'i tidak pernah berhenti dalam menulis kitab-kitab. Tuan-tuan, Masya Allah, dia mempunyai satu kekuatan yang sangat luar biasa. Walaupun dia diuji dengan kesakitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa dia boleh lakukan perkara-perkara tersebut? Ini adalah kerana keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah seseorang itu mempunyai kekuatan dalaman. Walaupun dia diuji dengan apa sekalipun, dia pasti akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Allah Ayyub alaihi salam misalnya, bila mana baginda diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, dengan satu penyakit yang begitu besar, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Nabi Allah Ayyub alaihissalam masih lagi mengerjakan taat kepada Allah. Nabi Ayyub masih lagi boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan,
macam mana Nabi Ayub alaihissalam ni boleh ada kekuatan yang macam tu? Tuan-tuan, anak-anak dia diambil oleh Allah, kemudian tanaman dia habis semua sekali. Ternakan Nabi Allah Ayub alaihissalam pun sama macam tu, habis semua sekali. Tuan-tuan, tapi Nabi Ayub alaihissalam masih melakukan ketaatan kepada Allah dan masih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah kerana mempunyai kekuatan dalaman, keimanan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, misal yang lain, Nabi Allah Yunus alaihi salam, tuan-tuan, dia ditelan oleh ikan paus, dia duduk dalam perut ikan tu. Tuan-tuan, tapi walaupun Nabi Allah Yunus alaihi salam berada di dalam perut ikan yang serba gelap ni, tuan-tuan tengok apa zikir Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam dia sebut di dalam perut ikan ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tuan-tuan, sekalipun diuji oleh Allah, masih lagi dalam keadaan boleh untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita tak tahu waktu esok kita dah sakaratul maut, pada masa kita mabuk hendak mati esok ni. Tuan-tuan, sakarat ni maknanya adalah mabuk kerana hendak mati. Tuan-tuan, masa tu kita tak tahu sama ada kita boleh menyebut kalimat la ilaha illallah ataupun sebaliknya. Tuan-tuan, orang yang nak sakaratul maut, dia diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia dalam keadaan yang lemah, dia dalam keadaan sakit, dia nak mati tu sakit, sehinggalah roh akan sampai kepada ghargharah. Tuan-tuan, ghargharah ni adalah rengkung kita. Tuan-tuan, Allahu a'lam sama ada pada masa tu kita masih lagi teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, bila mana dia nak meninggal dunia, tuan-tuan, dia dah nazak dah nak meninggal dunia, maka dia teriak. Bila dia teriak, maka ditanya oleh murid-murid dia, wahai imam, kenapa kamu teriak? Pasal apa yang kamu menangis? Kamu kan orang yang banyak melakukan taat kepada Allah. Kamu kan orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Pasal apa nak menangis? Pasal apa nak risau? Tuan-tuan, imam besar ni Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tuan-tuan, kita sedia maklum, Imam Sufyan Ats-Tsauri ni adalah ulama tasawuf. Tuan-tuan, bila kata orang yang berjalan pada jalan tasawuf, maknanya dia adalah orang yang berjalan pada jalan membersihkan hati pada Allah. Tuan-tuan, tapi bila dia nak meninggal, dia teriak. Tuan-tuan, bila mana dia nak mati, dia menangis. Murid dia tanya, pasal apa nak menangis? Wahai imam, kamu kan banyak amalan, kamu kan mendekatkan diri pada Allah, pasal apa nak menangis? Tuan-tuan, jawab Imam Sufyan Ats-Tsauri, kerana aku bimbang, dia kata. Tuan-tuan tengok no, hati yang baik ni, hati yang senantiasa diturunkan dengan petunjuk Allah,
dia ada rasa bimbang nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tanda hati seseorang tu elok bila mana hati tersebut senantiasa teringat kepada Allah. Bila mana hati tersebut selalu terdorong melakukan perkara-perkara kebaikan. Tuan-tuan, kan biasa kita tengok, kan biasa kita tengok macam mana ada orang, contohnya alim ulama kita, tok-tok guru kita lah misalnya. Tuan-tuan, kehidupan mereka berbeza dengan kehidupan kita. Kita tengok dia ni tak serupa macam kita. Kita tak kisah, tuan-tuan. Hidup macam mana, nak makan macam mana, tak kisah. Tapi tengok tok-tok guru kita, kita tengok macam mana orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, dulu ada satu orang ulama di Kedah ni, kan? Bila mana dalam satu kenuri, orang bawa dia naik kereta. Orang bawa dia naik kereta. Bila dia dah nak balik dah ni, ada satu orang yang bagi pada dia sebiji buah. Dah lupa dah buah apa. Dan tapi beri kepada dia buah. Buah tu dah kupas elok dah. Dia punya kulit dia dah buang elok dah. Tinggal lagi nak makannya. Tuan-tuan, tok guru ni dia pegang buah sambil-sambil berdiri pegang. Kemudian dia pun minta izin nak balik, salam dengan orang ni. Tuan-tuan, buah tu masih pegang kat tangan. Tuan-tuan, dah masuk dekat dalam kereta. Tuan-tuan, pegang lagi buah tu. Sampailah ke rumah, sampailah masuk rumah, dah duduk dah. Tuan-tuan, dia dah duduk dah. Baru bismillah makan. Tuan-tuan, Masya Allah. Ulama ni dia tak suka makan berdiri. Sekalipun duduk dalam kereta, dia tak mau makan dengan cara macam tu. Tuan-tuan, dia nak makan cara macam mana? Dia dah duduk elok, kemudian keadaan dah selesa, barulah dia menikmati nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita nampak macam susah. Kalau kita tak apa, kena pula buah yang dah dikupas elok dah kulit ni. Tuan-tuan, sambil berdiri pun kita boleh makan buah tu. Tuan-tuan, sambil kita sembang, kita boleh makan makanan tu. Tuan-tuan, tapi tengok tok-tok guru kita dah masuk dalam rumah, dah duduk elok dah. Tuan-tuan, baru bismillah makan. Tuan-tuan, ni nak kata apa? Nak kata hati tu yang senantiasa diturunkan dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kita tengok tadi macam mana imam-imam kita, macam mana ulama-ulama kita. Tuan-tuan, Imam Sufyan Az-Zawri ada rasa bimbang nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kerana Imam Sufyan Thawri ni, dia kata apa? Aku bimbang masa roh nanti ditarik keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masa tu kita kufur dengan Allah. Tuan-tuan, kerana tu kita selalu minta dalam sembahyang kita. Tuan-tuan, ni ada satu doa yang mahal dalam Fatihah kita. Tuan-tuan, Fatihah ni kalau seandainya tak baca pada sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salatalah, maka dia dikira sebagai orang yang tak sembahyang kalau tak baca Fatihah. Tuan-tuan, ada orang yang tak baca Fatihah. Siapa dia? Orang bisu. Tu tak baca Fatihah. Tuan-tuan, tapi kita yang ada suara elok, kita boleh baca Fatihah elok. Tuan-tuan, dia kena baca Fatihah ni. Tuan-tuan, dalam Fatihah ada satu doa yang mahal sangat-sangat. Apa dia? Tuan-tuan, kita minta dengan Allah,
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Tuan-tuan, hari-hari kita minta walaupun kita dah Islam. Tuan-tuan, hari-hari kita minta walaupun kita telah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari-hari kita minta ni, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Tuan-tuan, pasal apa kita minta jalan yang lurus ni? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut jalan yang lurus, jalan yang diredai Allah ni, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan orang-orang yang kau beri nikmat pada dia. Tuan-tuan, jalan Allah, jalan yang diredai Allah, jalan yang betul adalah jalan yang diberikan nikmat padanya. Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua, jalan yang lurus ni bila mana boleh kat kita, bila mana dapat dekat kita ni, tuan-tuan, dia akan selamat dunia mahupun di akhirat. Tuan-tuan, tapi kita minta hari-hari ihdinas siratal mustaqim. Yang ni nak tak nak kena minta. Pasal apa? Wajib dalam sembahyang. Tuan-tuan, kita minta jalan yang lurus ni pasal apa? Walaupun dah Islam dah, walaupun kita dah jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dah, tuan-tuan, kerana disebut oleh ulama bahawa kehidupan manusia ni dia tak menentu. Bahkan hati kita pun tak menentu. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajak pada kita doa. Tuan-tuan, hidup kita ni bukan tentu. Kita tak tahu lagi macam mana keadaan kita ke depan ni. Tuan-tuan, Nabi ajak doa pada kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Tuan-tuan, kalbu ni, hati ni dia disebut sebagai kalbu. Tuan-tuan, apa dia makna kalbu? Makna kalbu benda yang mudah berbolak-balik. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak satu benda ni, tengok ada benda lagi elok, nak benda tu pula. Tuan-tuan, hari ni kita kata macam ni, esok lusa tengok-tengok perkataan kita lain dah. Tuan-tuan, inilah dia hati yang berbolak-balik. Kerana tu kita minta tiap-tiap hari, ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Tuan-tuan, kerana kata ulama, kehidupan manusia tu tak tentu lagi. Tuan-tuan, kita tengok berapa ramai orang yang pada asalnya dia berjalan pada jalan hidayah, tapi akhirnya pada akhir dia, pada akhir hayat dia, tuan-tuan, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada orang yang awal-awal dia kufur, dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir-akhir dia, di akhir hayat dia, dia mendapatkan petunjuk daripada Allah. Tuan-tuan, kita tengok satu orang raja Majusi. Tuan-tuan, satu hari Raja Majusi ni didatangi oleh satu orang. Tuan-tuan, orang ni kata kepada Raja Majusi ni, tuanku, dia kata, malam kemarin saya telah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mimpi jumpa dengan Rasulullah boleh, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam fahuwa ra'ani. Siapa-siapa yang tengok aku dalam tidur dia,
maka dia sungguh telah pun melihat aku, kata Rasulullah. Tuan-tuan, maka orang ni dia bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ni pun pi kepada Raja Majusi ni. Tuan-tuan, Raja Majusi ni apa dia punya akidah dia? Tuan-tuan, akidah dia membesarkan api-api. Tuan-tuan, depa ni jadikan api itu sebagai Tuhan. Masya-Allah. Ada orang yang dia jadikan matahari itu adalah Tuhan. Ada orang yang menjadikan benda yang dia buat sendiri. Tuan-tuan, benda tu dia buat sendiri, tapi dia pi sembah benda tu. Masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, maka Raja Majusi ni dia adalah orang yang membesarkan api. Tuan-tuan, dia ada satu tabiat yang tak elok, tabiat buruk Raja Majusi ni. Tuan-tuan, apa tabiat buruk dia? Dia menikah dengan anak perempuan dia sendiri. Insya-Allah. Tuan-tuan, jadi sumbang mahram bukan setakat pada zaman ni saja. Zaman dulu lagi dah ada dah sumbang mahram ni. Tuan-tuan, Raja Majusi ni dia menikah dengan anak perempuan dia sendiri. Tuan-tuan, tak elok perangai dah. Kemudian dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi Masya-Allah, bila kawan ni yang bermimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pi kepada Raja Majusi ni, tuanku, malam kemarin saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah dia kirim salam kepada tuanku. Tuan-tuan, bila dapat salam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terduduk Raja Majusi ni. Bila dia terduduk, tiba-tiba tak tahu macam mana dia jadi nazak, dan sebelum daripada kematian dia, tuan-tuan, dia kata apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, dia mengucap dua kalimat syahadat. Tuan-tuan, dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, asalnya Raja Majusi yang membesarkan api. Tuan-tuan, asalnya adalah orang yang tak elok, tapi asbab daripada Rasulullah kirim salam kepada dia melalui satu orang, tuan-tuan, dia mengakhiri kehidupan dia dengan cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kesimpulan kuliah subuh kita pada pagi ini, tuan-tuan, jagalah nikmat iman yang ada pada kita ni. Tuan-tuan, kerana dengan iman kita dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan, bila sebut rahmat-rahmat ni, kita jangan duk bayang hanya pada perkara-perkara spiritual sahaja. Tuan-tuan, spiritual ni apa dia? Kalau aku pergi solat subuh macam ni, boleh rahmat. Dia kata bolehlah pahala, bolehlah kebaikan. Tuan-tuan, kerana dengan rahmat Allah kita boleh makan. Tuan-tuan, kerana dengan rahmat Allah anak-anak kita berjaya. Tuan-tuan, kerana dengan rahmat Allah rezeki kita luas. Tuan-tuan, kerana dengan rahmat Allah kita terelak daripada segala mara bahaya. Kerana dengan rahmat daripada Allah lah, pada pagi ni kita boleh mai ke Masjid Bukhari ni. Pasal apa? Kerana dia adalah rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, ada orang yang dia memisahkan, yang ni rahmat berkat redha, hak ni perkara agama. Perkara keduniaan dia tidak ada apa-apa kaitan dengan benda-benda ni. Tuan-tuan, akhirnya dunia dia pun tak selamat, akhirat dia pun gagal. Pasal apa? Kerana dia tidak mendapatkan rahmat, barakah, ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu kita jaga keimanan kita,
dan juga selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dalaman, yakni kekuatan kerohanian kita di dalam kita menghadapi segala ujian dunia. Dan yang paling penting, tuan-tuan, bila kita nak keluar daripada dunia ni esok dalam keadaan radiyatan mardiyah, kita redha kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan redha kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan malam nisfu Sya'ban, malam semalam ni, yang kita dah berdoa kepada Allah dengan 3 doa. Tuan-tuan, Masya Allah, malam nisfu Sya'ban ramai orang. Tuan-tuan, cuma satu sajalah, kita dengan Allah Ta'ala ni jangan bila ndak sesuatu baru kita cari dia. Bila kita senang, bila mana tak ada apa-apa masalah, kita tak cari Allah Ta'ala sebagaimana kita cari dia pada malam nisfu Sya'ban. Pasal apa? Malam nisfu Sya'ban kan Imam Syafi'i sebut malam tu adalah malam mustajab berdoa pada Allah. Tuan-tuan, ni bawa ayat ni satu beli. Malam nisfu Sya'ban. Nah, punyalah nak keberkatan, punyalah nak mustajab doa. Tapi habis-habis baca Yasin 3 kali tak nampak muka dah. Wal-'iyazubillah. Tuan-tuan, kita jangan cari Allah masa perlu, tapi kita ni perlu kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah nanti kita akan sambung pada solat Jumaat nanti, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والله أعلم.